Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kehadirat Allah Taala, pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ke-3 anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah kita akan menyambung keterangan tentang dialog antara Syekh Dr. Abdullah Al-Arfash dengan seorang ulama Arab Saudi. Kita undurlah daripada permulaan secara laju di muka surat 332, yang mana tokoh ulama Arab Saudi ini ketika dalam satu program yang turut dihadiri oleh Dr. Abdullah Al-Arfash, dia berkata yang maksudnya, anda penuntut ilmu, dia bercakap kepada audien, saya mendapat maklumat tentang usaha-usaha anda dalam berdakwah. Jadi para penuntut ilmu ni juga melibatkan diri dalam bidang dakwah. Lalu dia pesan, walau bagaimanapun saya berpesan supaya anda menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu betul lah. Kalau dimaksudkan di situ bid'ah yang dalalah, itu sepakatlah. Tetapi kita faham konsep bid'ah di sisi mereka berbeza. Lalu dia sebut terutama sekali sambutan Maulid Nabi. Dia cukup pantang lah. Kalau terlibat dengan sambutan Maulid Nabi, bagi dia itu bid'ah yang besar. Bahkan ada ulama di sana melabelkan sebagai bid'ah syirkiyah, bid'ah yang membawa kepada syirik. Anda sepatutnya selalu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Dalam setiap aktiviti, apapun mesti sandarannya Quran dan Sunnah. Itu secara teori pun betul. Tetapi kalau nak secara harfiah, mesti ada sebiji dalam Quran dan Sunnah, itu tak mungkin. Kerana Al-Quran dan Sunnah itu terbatas. Al-Quran itu saja, tak akan ditambah lagi. Lain kalau macam kita kata akta parlimen ke, akta perlembagaan ke, kan boleh dipindah, boleh ditambah section. Tapi Al-Quran dan Sunnah yang itu saja. Sedangkan perbuatan-perbuatan manusia itu tidak terbatas. Macam-macam manusia buat perkara yang tidak dilakukan sebelum ini. Kan sekarang pun ada orang yang main menggunakan teknologi virtual reality tu, yang dia pakai macam cermin mata tu. Itu kadang-kadang sampai terlanggar dinding apa semua, sebab dalam bayangan dia lain. Dia nampak ada monster ke, ada orang sedang berlawan tembak dengan dia ke. Itu kan mana ada zaman dulu. Tapi mesti ada hukum. Pasti ada hukum bermain virtual game macam itu, apa hukum dia. Jadi tak dapat tidaklah. Kita merujuk pada keadaan sunnah itu sebagai panduan yang memberikan kaedah yang umum, dan ada juga sebahagiannya kaedah yang detail. Kalau semuanya detail tak mungkin. Lalu ditanya oleh Dr. Abdullah Arfash,
Adakah anda secara peribadi, anda pesan pada orang setiap aktiviti itu mesti sandarannya Quran dan Sunnah? Oleh kerana tak ada direct tentang Maulid Nabi, dia larang. Jadi ditanya, adakah anda sendiri dalam setiap aktiviti berpegang dengan Quran dan Sunnah? Beliau jawab, ya. Jadi bila bertanya ketika solat tarawih, adakah membaca surah yang panjang sampai khatam atau baca surah pendek-pendek saja? Dia kata, tentulah saya baca sampai khatam Al-Quran. Jadi kalau dah khatam, adakah anda membaca doa khatam Quran itu di dalam solat atau dah habis solat baru anda baca? Kerana kalau lepas solat itu tak ada masalah, kan? Apa-apa doa pun boleh baca lepas solat. Tapi sekarang ni dia jawab dalam solat. Bila dia jawab begitu, kata Syekh Abdullah Arfaj, tolong jelaskan dalil daripada Quran dan Sunnah yang mengatakan ada doa khatam Quran dalam solat. Jadi bila menjawab, baik, saya akan menjelaskannya. Jadi Syekh Abdullah Arfaj dah tahu dah. Dia dah study. Dah tahu dah poin apa yang nak dijelaskan. Jadi dia bagi peringatan. Saya tidak menerima dalil saya pada Quran dan Sunnah. Sebab berdasarkan cakap kamu tadi, apa-apa pun Quran Sunnah saja. Dari itu, okey, tapi saya akan jelaskan. Lalu terus disebut, kata Dr. Abdullah Arfaj, saya sebenarnya tahu. Sebelum anda jelaskan, saya dah tahu apa dalil anda. Jadi tanya tokoh ulama Arab Saudi kepada beliau, okey, kalau dah tahu apa dia? Apa dalilnya? Jadi lalu bila menjawab, dalilnya adalah perkataan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang dinukilkan, yang dinakalkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, yang menyebutkan bahawa penduduk Makkah sentiasa menkhatam Al-Quran di dalam solat dan Sufyan bin Uyainah menkhatamkan bersama mereka. Jadi itu yang jadi sandaran amalan itu. Apakah anda ada dalil lain? Kalau yang itu yang anda nak jelaskan, itu saya dah tahu. Ada lagi tak dalil lain? Jadi bila menjawab, tak ada, itu saja. Lalu ditanya, jadi mana dalil Quran dan Sunnah? Tadi kamu kan beria berpesan, apa saja aktiviti, mesti dalilnya direct Quran dan Sunnah. Sekarang yang amalan kamu buat tu kan ibadah. Salat ibadah. Doa ibadah. Doa dalam salat itu ibadah dalam ibadah. Sekarang mana dalil Quran dan Sunnah? Jadi akhirnya bila mengakui, memang tak ada. Kalau nak direct dalam Quran Sunnah, memang tak ada diakui. Tetapi perkara ini terjadi pada masa generasi salafus soleh. Itu kan generasi yang utama. Kalau generasi yang utama pun dah buat, ya apa masalah kita buat? Jadi nak memastikan lagi, Syekh Abdullah Arfaj mengatakan, jadi daripada jawapan anda tadi, saya boleh buat kesimpulan bahawa apa yang terjadi pada masa generasi salafus soleh, maka tak masalah untuk kita buat. Begitu kan kesimpulan. Jadi kata dia betul. Tak jadi masalah tu sebab mereka ni generasi awal, generasi yang utama, yang hampir dengan Nabi SAW. So that's why tak ada masalah kalau kita ikut mereka. Okay. Jadi barulah Dr. Abdullah Arfaj membawa kepada contradiction mereka di dalam mengimplementasikan sesuatu kaedah, sehingga apa yang mereka buat bagi mereka baik, tapi apa yang dilakukan oleh umat Islam yang lain bagi mereka tu bid'ah yang sesat. Padahal sepatutnya kaedah sama. Kan bila ada kaedah, ada prinsipal, should be applicable secara sama. Kenapa kat sini lain? Double standard lah. Okay. Kalau begitu, tetapi sejak 2 tahun ini, ketika anda berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat, anda dengan keras menolak dan melarang orang ramai berkumpul pada malam nisfu Sya'ban. Sampai di khutbah anda pesan jangan berkumpul pada malam nisfu Sya'ban, itu bid'ah. Ya, itu tak ada dalil Quran hadis. Yang mana mereka berkumpul bukan menari, bukan berjoget, tetapi untuk memperingati keutamaan malam ini. Dan sebagai satu motivasi, bila berkumpul ramai-ramai itu ada semangat untuk melakukan amal ibadah. Kan begitu biasanya tabiat manusia ni. Bayangkan solat tarawih. Cuba solat bulan Ramadan tahun depan ni, solat tarawih kita buat seorang-seorang je di rumah. Mungkin tak jadi. Mungkin jadi tapi tak sebanyak kalau kita buat ramai-ramai. Jadi bila berkumpul malam nisfu Sya'ban ini, masing-masing melakukan ibadah, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Jadi, adakah anda mengakui
anda ada berkhutbah macam itu? Dia kata betul. Jadi kata Dr. Abdullah Arfaj, kalau begitu anda sebenarnya telah meninggalkan pendapat anda tadi. Tadi anda kata apa yang diterima diamalkan oleh generasi salafus soleh tak masalah untuk kita amalkan walaupun tidak ada dalil yang direct daripada Quran dan hadis. Adakah anda tahu bahawa kaum tabi'in di Syam, kalau sekarang ni Suria, Lebanon, Palestin dan juga Jordan, jadi di daerah sana tu di zaman tabi'in lagi, mereka itu meyakini adanya kelebihan malam nisfu Sya'ban, mereka berkumpul, mereka melakukan ibadah. Dia kata, ya saya tahu. Jadi kenapa anda melarang? Sedangkan anda tahu mereka iaitu tabi'in ini hidup pada abad yang pertama. Berjumpa dengan sahabat, mengaji jadi murid pada sahabat Nabi. Jadi bagi orang yang berpendapat ada keutamaan malam nisfu Sya'ban, mereka mempunyai banyak dalil tentangnya. Jadi untuk memantapkan lagi, lalu disebut Syekh Al-Albani sendiri. Kerana Syekh Al-Albani ini dikagumi lah. Di Arab Saudi ini ramai yang mengkagumi dan mengikut kepada pandangan Syekh Al-Albani. Jadi kalau begitu Syekh Al-Albani sendiri, tokoh kamu sendiri, mensahihkan hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban yang masyhur itu. Maknanya beliau sendiri menilai sahih. Tentang doa khatam Quran dalam salat tarawih, ia terjadi pada akhir abad yang kedua. Maknanya kalau nak lihat daripada mana yang lebih hampir lagi amalan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah berbanding dengan amalan baca doa khatam Quran, walaupun dua-duanya berlaku pada generasi salaf dan tak ada dalil apa pun daripada Quran dan Sunnah. Sekurang-kurangnya kelebihan malam nisfu Sya'ban ada hadisnya. Ialah mungkinlah ulama dalam menilai hadis itu biasalah. Ulama dia kata sahih, ulama dia kata tak sahih, dhaif, ya. Itu biasa. Tapi kelebihan kalau dhaif sekalipun tak ada masalah. Syekh Al-Albani kata sahih. Yang khatam Quran dalam sembahyang langsung apa hadis pun tak ada. Langsung apa ayat Quran pun tak ada, tapi kamu boleh amalkan. Dan kamu kata okey. Lalu dijawab, tetapi penuntut ilmu selalu memperhatikan pelbagai pendapat yang ada, lalu mentarjihkan pendapat yang dianggapnya benar. Ini yang selalu mereka war-warkan. Bila mereka menghentam kita, mereka tak nampak dah dalil kita. Daripada sebasic-basic kita menerima bid'ah hasanah, daripada sebasic-basic kita menerima bahawa hadis kullu bid'atin dhalalah itu adalah am yang makhsus, umum yang dikhususkan, ataupun am urida bihil khas, am yang dikehendaki dengannya khusus. Semua mereka hentam. Kita itu dia panggil ahlul bid'ah. Semata-mata kita berpegang dengan pandangan jumhur ulama. Bukan kita berpegang dengan pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, bukan. Yang menerima bid'ah hasanah tu boleh kata hampir semua ulama. Tetapi bila tiba mereka berpegang dengan pandangan yang berbeza, dia kata kita tengok dalil lah Syekh. Memanglah, saya tahulah ulama dah fatwa macam itu, tapi saya rasa tak kuat pandangan tu. Saya lebih lihat pandangan satu lagi kuat. Kalau tiba giliran dia, dia kata ini kita tarjih. Padahal dia tak sampai level mujtahid tarjih pun. Dia tak memenuhi pun syarat orang yang mampu untuk memilih pendapat yang kuat. Okay. Lalu ditanya, apakah anda membenarkan tarjih untuk anda, tetapi melarangnya untuk saya? Time anda boleh pilih anda nak pegang pendapat mana. Tapi kalau time saya tak boleh pilih. Macam tu kah? Contohnya, kalaulah saya berkhutbah pada hari Jumaat, lalu saya katakan kepada para jemaah, sesiapa yang berkhutbah dan menunaikan salat Jumaat sebelum tergelincir matahari, maka salatnya batal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan seperti yang diketahui di Ahsa sendiri, terdapat beberapa masjid yang berkhutbah sebelum tergelincir matahari kerana mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum tergelincir matahari ni maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu kita khutbah dulu siap-siap. Jadi tak sah ikut jumhur ulama. Kerana khutbah itu dia macam ganti kepada 2 rakaat zuhur. Sepatutnya 4 kan, bila solat Jumaat jadi 2. Jadi oleh itu dia kena dalam waktu juga. Sebagaimana sembahyang zuhur boleh tak kita sembahyang zuhur 2 rakaat sebelum masuk waktu,
nanti masuk waktu sambung lagi 2. Kan tak boleh. Tapi ada pandangan yang mengatakan khutbah lah. Solat ia mesti dalam waktu. Tapi khutbah tak apa sebelum masuk waktu pun. Jadi adakah boleh saya itu dalam keadaan saya tahu benda itu ada khilaf dan mereka berpegang dengan satu pandangan yang berbeza, tiba-tiba saya menghentam? Jadi beliau jawab, tentu tidak. Kerana tindakan anda boleh mengganggu kerukunan masyarakat. Nanti masyarakat jadi kacau. Mereka dah pegang mazhab tu. Ya, awak pergi condemn dengan mazhab lain. Kerana dia kacau nanti. Jadi, time dia buat dekat orang, dia tak perasan. Bahawa orang lain juga ada mazhab. Kamu nak pegang mazhab kamu, okey. Tapi kalau kamu menghentam, mengkondem, bid'ah, sesat, ya, dan sebagainya, itu sahaja masalah. Dan secara jujur, saya ada berkuliah di sebuah surau. Memang ahli jemaah tu menceritakan ketika ada ustaz-ustaz atau doktor-doktor yang menyampaikan perkara-perkara sebegini, ini Nabi tak buat, ini bid'ah. Memang jemaah surau pecah dulu. Kami masa tu bergaduh, Ustaz, kata dia. Jemaah sama jemaah bergaduh. Ini kesan buruk daripada hanya membuka ruang tarjih, memilih pandangan yang lebih kuat pada diri sendiri dan menutup benda yang sama kepada orang lain. Lalu dijawab oleh Dr. Abdullah Arfaj, apa yang anda larang ini sebenarnya anda sendiri telah lakukan. Hang kata tak boleh nanti masyarakat jadi pecah belah. Ramailah yang mufti dah pesan tu, hak tu lah ramai. Oh, di negeri hang pandai suruh hormat mufti. Di orang lain tak ada mufti. Negeri hang seorang je ada mufti. Ya. Tak bolehlah macam tu. Di negeri kamu suruh hormat mufti, hormatlah mufti negeri lain. Kerana masing-masing ada sandaran dia, ada mazhab dia. Jadi anda sendiri telah buat benda yang anda kata tak boleh tadi. Iaitu anda melarang perjumpaan pada malam nisfu Syaban. Adakah anda tahu bahawa khutbah-khutbah dan fatwa-fatwa anda telah dijadikan alasan oleh sebahagian orang untuk menyerang kami, menyerang para ulama kami, menyerang madrasah-madrasah agama kami. Dan bahkan kalau dalam sosial media sekarang ni diserang dengan page-page, ya. Inilah perbuatan ahlul bid'ah, ya. Malam nisfu Syaban je berkumpul, Nabi tak pernah buat begitu begini. Ya. Bahkan kadang-kadang bila ustaz tu berkuliah, dia baca hadis yang dhaif, terus dihentam oleh ustaz, dia tak boleh pakai. Hadis dhaif pun dihentamnya. Padahal hadis dhaif masih diterima pakai dalam beberapa skop. Akhirnya orang pandang lekeh, yang orang angkat hanya diri mereka saja. Jadi ini membawa perpecahan dalam masyarakat. Jadi dengan perasaan bersalah dan terkejut, barulah dia kendor sikit, baru dia rasa terkenalah dengan perbuatan dia sendiri. Dia kata, janganlah begitu wahai Abu Hasan. Itu kan orang Arab, panggilan hormat dia. Dia panggil dengan nama anak tu, maknanya bapa Hasan. Pak si Hasan, janganlah lagu tu, amboi. Kan macam itulah. Anda kan penduduk sini, hang bukan orang lain, hang penduduk sini juga. Anda adalah orang yang dimuliakan dan anda adalah penuntut ilmu. Tak ada orang akan mengganggu atau menyerang anda. Jangan risaulah. Kan orang Arab ni, dia punya semangat kabilah dia tu kuat. Oleh kerana kamu orang sini, jangan risaulah. Tak adalah orang nak serang kamu. Jadi beliau menjawab, apa maksud anda dimuliakan dan ilmu? Sedangkan anda telah mencekik kami dalam ruangan-ruangan yang sempit. Anda telah menjadikan orang yang tidak berilmu berani dan lantang menyerang pada penuntut ilmu. Itu yang berlaku dalam media sosial sekarang. Yang beria mengatakan dia ikut sunnah, orang lain tak ikut sunnah. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan. Ini kata, bukan yang dikafirkan itu orang yang tak ikut hukum hakam. Ya. Orang yang buat maksiat hari-hari. Ya. Orang seumpama Habib Umar yang berdakwah, yang solat, yang puasa, juga bahkan dikafirkan oleh sebahagian mereka lah, bukan semua. Kalau yang memperli, menghentam, mencaci maki, lagi ramai. Bahkan ada yang mengkafirkan, kata dia ni penyembah kubur. Dia sembah kubur kafir. Sembah apa pun lain daripada Allah kafir. Sembah malaikat kafir. Sembah Nabi kafir. Yang penting sembah lain daripada Allah, natijahnya jadi kafir. Bila kamu menuduh orang tu penyembah kubur, walaupun kamu tak sebut dia kafir, automatik kamu telah menuduh dia kafir.
Adakah kamu pasti dia tu menyembah kubur? Oh, tu dia duduk pergi tepi kubur tu, duduk berdoa, duduk apa, buat macam-macam. Apa masalah? Ziarah kubur disuruh, berdoa tepi kubur Nabi buat. Tapi dia istighosah. Istighosah di sisi ahli sunnah wal jamaah diterima. Jadi ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Golongan yang hanya membuka ruang belakang dada untuk masyarakat menerima pandangan mereka, tapi menutup ketat ruangan itu kepada orang lain bila pandangan itu tidak sesuai dengan pandangan mereka. Jadi kita sampai ke tajuk yang terakhir di muka surat 336. Maksud perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza sahhal hadisu fahuwa mazhabi. Jika hadis itu sahih, maka itu adalah mazhab saya. Jadi ada sebahagian orang, dia gunakan kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini, dia jumpa satu hadis sahih, dia kata aku pegangnya ni. Ini mazhab Syafi'i ni. Sebab Imam Syafi'i kata apabila hadis itu sahih, itu mazhab saya. Ni hadis ni sahih. Maknanya itulah mazhab Imam Syafi'i. Ini keliru. Keliru kenapa? Ini yang cuba diterangkan ya. Apakah yang dimaksud dalam perkataan Imam Syafi'i, jika hadis itu sahih maka ia adalah mazhabku? Yang layak menerangnya adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebutkan, menerangkan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Perkataan Imam Syafi'i ini bukanlah bermaksud bahawa jika seseorang melihat atau menjumpai satu hadis sahih, maka automatik itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Terus kita amalkan zahir dia. Contohnya, ada hadis yang sahih tentang Nabi SAW, baginda ketika solat, baginda nak sujud, baginda macam tolak atau pegang kaki Sayyidatina Aisyah, kerana kaki itu menghalang tempat sujud. Lalu Sayyidatina Aisyah bengkokkan kaki dan Nabi sujud. Kemudian bila Nabi SAW bangun, Sayyidatina Aisyah unjukkan balik kaki. Jadi mereka kata itu menunjukkan bahawa sentuh isteri tak batal wuduk. Sebab kalau batal wuduk, kenapa Nabi terus solat? Kan tak sah solat kalau tak ada wuduk. Jadi ini sebenarnya mazhab Syafi'i, tak batal wuduk. Padahal kita semua tahu dalam mazhab Syafi'i, bersentuh dengan perempuan yang halal dinikahi walaupun dah nikah, tak ada beza. Perempuan yang halal dinikahi, kita sentuh dia sebelum kita nikah dengan dia, atau kita sentuh dia selepas kita nikah, daripada sudut batal wuduk, batal. Cuma bezanya, kalau yang kita dah nikah, tak haram kita sentuh dengan sengaja. Yang kita belum nikah dengan dia, haram kita sentuh dia. Kecuali ada darurat, ada keperluan, ada hajat. Macam nak merawat dan sebagainya. Saja-saja nak sentuh perempuan yang bukan mahram, bukan isteri kita, haram. Wuduk batal. Saja-saja sentuh isteri kita, tak haram, tapi wuduk batal juga di sisi mazhab Syafi'i. Benda ini benda khilaf. Tiba-tiba kamu ambil hadis sahih tadi, kamu kata inilah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dah cakap iza sahal hadis wa huwa mazhabi. Bila hadis itu sahih, itulah mazhab aku. Maknanya sentuh perempuan tak batal, itulah mazhab Imam Syafi'i sebab hadis itu sahih. Tidak begitu. Kenapa? Apa yang tersebut di atas hanya ditujukan bagi orang yang sudah mencapai darjat ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Itu nombor satu. Bukan semata-mata jumpa hadis, kamu tu dah boleh kata ni mazhab Syafi'i dah. Tidak. Kamu tu kena sampai level mujtahid yang boleh tahu banyak hadis sebab nak compare ni. Boleh tahu ayat Quran. Apa kaitan ayat Quran dengan hadis macam dalam kes tadi. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala masih berfatwa batal wudu sedangkan hadis tu sahih? Kerana Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i rahmatullah alaihim ajma'in, mereka dalam memahami dalil ada kaedah. Pertama, dalil yang zahir daripada Quran menunjukkan batal. Dalam Al-Quran sebut aula mastumun nisa, atau kalau kamu bersentuhan dengan perempuan, maknanya kena ambil wudu, tak ada air, tayamum, menunjukkan batal. Habis hadis tadi hanya mengatakan Nabi SAW menyentuh kaki Sayyidatina Aisyah ketika nak sujud, tidak menyebut dengan jelas menyentuh itu berlapik atau tidak. Dan sangat biasa orang tidur kakinya tertutup, sama ada dengan pakaian atau dengan selimut, itu biasa. Tapi boleh jadi jugalah
sentuh itu dengan kulit sama kulit. Tapi tak jelas. Bila tak jelas, ada kaedah idza tatarraqa ila dalil ihtimal saqatal istidlal. Apabila satu dalil itu telah dihujani dengan pelbagai kemungkinan, maka gugur mengambil dalil daripada hadis tersebut. Sebab tak pasti. Macam mana benda yang tak pasti nak membatalkan yang Al-Quran yang dah pasti kalau bersentuh batal? Tak kuat. Biar hadis sahih, maknanya dia tak kuat. Jadi tak semudah itu kita jumpa satu hadis sahih. Ini mazhab Syafi'i. Bahkan ni disebut yang sudah melihat belajar ijtihad dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah kami terangkan sifat-sifatnya atau mendekati sifat tersebut. Maknanya payah. Tapi dalam keadaan macam itu pun ada ulama mazhab Syafi'i, kalau tidak silap saya, Al-Imam Abu Sur rahimahullah ta'ala, beliau berfatwa, siapa yang berbekam ketika dia berpuasa, batal puasa dia. Dan itu adalah mazhab Syafi'i. Sebab hadis itu sahih. Padahal tidak. Kenapa tidak? Padahal ini ulama mazhab Syafi'i yang hebat. Imam Abu Sur ini bukan orang-orang leke-leke, ulama. Dikritik oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain. Tak betul kamu cakap macam itu. Kerana Imam Syafi'i sudah tukar fatwa. Kerana ada hadis yang menasahkan. Memang hadis yang tadi itu sahih. Tapi ada hadis lain di mana Nabi SAW berpuasa dan baginda berbekam. Berarti hadis yang mengatakan batal itu, dia ada tempat dia, itu untuk mengelakkan orang bila dia berpuasa berbekam, dia jadi lemah, akhirnya dia berbuka. Jadi difahami bahawa hadis yang kata batal itu dinasahkan dengan hadis yang Nabi SAW sendiri berbekam. Kerana perbuatan lebih jelas daripada perkataan. Perkataan tadi mungkin ada ihtimal untuk melarang orang yang nanti bila berbekam dia jadi lemah. Jadi bila kamu nak pegang dengan fatwa macam itu, nisbah pada Imam Syafi'i tak betul. Kerana Imam Syafi'i tahu hadis tu. Tapi Imam Syafi'i melihat kepada hadis yang lain. Adapun syaratnya adalah dia harus mempunyai sangkaan yang kuat. Pertama, dia kena memenuhi syarat mustahid, iaitu pun kita sudah feel. Yang kedua, setelah dia jadi orang yang ada syarat mustahid, dia kena mempunyai ghalabatuz zon, berat sangkaan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belum pernah menemukan hadis tersebut atau tidak mengetahui kalau hadis itu sahih. Ini mujtahid dia yang tahu benda ni. Macam mana nak tahu Imam Syafi'i tahu tak tahu hadis itu? Kita pun tak pernah tahu hadis yang Imam Syafi'i tahu. Jadi kenapa disyaratkan macam ini? Kerana kalau Imam Syafi'i tahu hadis tersebut dan tahu hadis itu sahih, tiba-tiba Imam Syafi'i berfatwa lain daripada zahir hadis, berarti Imam Syafi'i mengambil kira dalil-dalil yang lain yang lebih kuat. Dia sahih sama sahih, tapi yang ni makna dia qat'i, yang ni makna dia zanni. Maka yang qat'i lebih kuat. Jadi syarat ini tak mudah untuk orang-orang macam kita. Hatta berlaku pada Imam Abu Sur yang sudah sampai level mujtahid dalam mazhab pun masih lagi dikritik oleh ulama yang lain apabila menisbahkan kepada Imam Syafi'i berbeza dengan fatwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala semata-mata kerana ada hadis yang sahih. Untuk mengetahui hal ini, dia mestilah mentelaah semua kitab Imam Syafi'i dan kitab-kitab para ulama pengikutnya. Kerana ulama-ulama Syafi'i lah yang mensyarahkan kalam Imam Syafi'i itu, yang menerangkan ini maksud Imam Syafi'i, ini kepercayaan dalam mazhab Syafi'i. Sudah tentu syarat ini sangat payah dan jarang dapat dipenuhi. Tak tahulah kalau tuan-tuan, kalau saya rasanya belum khatam habis kitab Imam Syafi'i. Kalau ada orang sini dah khatam semua kitab mazhab Syafi'i. Jadi tak semudah itu. Jadi salah untuk semata-mata jumpa satu hadis terus klaim ini mazhab Syafi'i. Kerana hadis ini sahih, Imam Syafi'i berkata idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Lebih-lebih lagi mengenangkan kemungkinan kalam Imam Syafi'i itu untuk menegaskan bahawa hadis sahih adalah sumber hukum dalam mazhab beliau. Kenapa? Kerana di zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mempertahankan sunnah Nabi SAW. Ingat ya, Imam Syafi'i digelar Nasirus Sunnah, penolong kepada sunnah. Kerana pada zaman itu ada orang nak tolak sunnah Nabi, nak pegang Quran saja. Dan ada orang yang nak menolak hadis selain daripada hadis mutawatir. Dia nak hadis itu diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai saja baru dia nak terima.
Tapi kalau hadis tu hadis ahad, dia tak nak. Setakat seorang dua, tak boleh pakai. Maka Imam Syafi'i termasuk yang mempertahankan. Tak boleh macam itu. Kerana kalau nak disyaratkan, ramai baru nak terima, banyak hadis akan terbuang. Yang penting hadis itu sahih. Bila sahih hadis itu, itulah mazhab aku. Dalam konteks untuk mengatakan tak mesti hadis itu hadis mutawatir. Memadai hadis ahad yang sahih pun kita sudah boleh jadikan sebagai sandaran. Jadi itu juga kena difahami ya. Dalam konteks, dalam suasana macam mana. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut, idza sahal hadithu fahuwa madhhabi tammat bi rahmatillahi wa taufiqi. Selesailah kitab kita ni dah khatam. Alhamdulillah. Moga-moga Allah memberi manfaat kepada kita semua memahami dan beramal dengan isi kandungan kitab ini dan memberi balasan pahala yang baik kepada penyusunnya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala. Dan nanti saya akan mohon cadanganlah daripada pihak masjid, dah khatam kitab ni kita ganti ustaz lain ke atau kita ganti kitab lain. Terpulang pada pihak masjid ya, untuk menentukan. Kalau nak ganti kitab lain, kita minta cadangan nanti. Kita boleh bincanglah ya, kitab apa yang sesuai untuk dibaca. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.